wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan mutaqabbala waradallahu ma'anna walidina wa masyaikhina wa mu'allimina wa an awliya'i ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dapat kita bersama-sama pada pagi yang mulia ini meneruskan program pengajian Pondok Masjid. Jadi insya-Allah pada solat ini saya ditugaskan untuk mengajar berkenaan dengan fiqhul asri, iaitu berkenaan dengan fiqhul medik ataupun kaedah hukum hakam Islam dalam perubatan. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan membicarakan berkenaan dengan satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita seharian ataupun dalam kehidupan kita pada masa kini, iaitu berkenaan dengan pemindahan organ dan juga topik-topik yang berkaitan seperti hukum hakam yang berkaitan dengan pemindahan organ, derma organ dan juga organ-organ yang diperolehi daripada jenazah ataupun mayat-mayat. Okay, jadi insya-Allah pada hari ini kita akan mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan hukum hakam dan juga kaedah-kaedah qawaid al-fiqhiyah yang berkenaan dengan tajuk ini. Jadi Islam adalah sebuah agama yang mana mementingkan aspek kesihatan. Itu yang kita jelaskan pada pertemuan kita yang dahulu, yang mana aspek daruriyat, hajiat dan juga tahsiniyat tersebut adalah merupakan asas kepada pengambilan ataupun istinbat ahkam yang bertepatan dengan kaedah-kaedah kaedah-kaedah perubatan semasa. Jadi pada masa yang sama, Islam juga adalah merupakan agama yang tidak bertentangan dengan sains. Dan kita lihat perkembangan ilmu kesihatan ini ataupun kita kata sebagai kajian-kajian dalam ilmu medik telah berkembang sangat pesat daripada zaman ke satu zaman sehingga kepada kita ke hari ini. Dan dahulu kita mungkin tidak membayangkan bahawa seseorang boleh mendermakan organnya, sama ada jantung, injap jantung, kemudian buah pinggang, tisu seperti kornea dan sebagainya kepada orang lain untuk dimanfaatkan. Jadi sebab itu para ulama-ulama turas ataupun ulama-ulama fiqh tradisi ulama-ulama turas dahulu tidak dibincangkan ilmu ini secara spesifik, maksud tidak dibincangkan secara khusus berkenaan dengan pemindahan organ ataupun pendermaan organ. Jadi hanya disebut dalam kitab-kitab fiqh yang muktabar berkenaan dengan sekiranya seorang wanita ataupun seseorang yang meninggal dengan sebab dia tertelan objek ataupun objek yang berharga seperti emas dan sebagainya, jadi dibolehkan oleh para ulama ataupun diharuskan oleh para ulama untuk kita membedah wanita tersebut ataupun orang yang meninggal tersebut dengan sebab tertelan objek-objek yang berharga tadi, untuk mengambil objek itu kembali ke dalam perut. Ini adalah satu isyarat daripada ulama-ulama terdahulu berkenaan dengan bagaimana di situ adalah pembedahan tersebut adalah dibolehkan kerana untuk nak mengelakkan pembaziran. Jadi kalau kita lihat hanya kerana aspek yang melibatkan pembaziran itu pun dibolehkan oleh ulama, apatah lagi sekiranya pembedahan ataupun pemindahan organ yang melibatkan nyawa, yang melibatkan kesembuhan, yang melibatkan kegagalan organ-organ yang ada pada pesakit boleh dimanfaatkan. Jadi sebab itulah para ulama menghukum harus berkenaan dengan pemindahan organ yang boleh melibatkan menyelamatkan nyawa dan juga menyembuhkan ataupun memanjangkan hayat seseorang. Jadi sebab itu saya lihat isu ini sangat perlu dan juga sangat dipentingkan dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Apatah lagi pada zaman ini kita lihat berapa ramai pesakit-pesakit yang mana menanggung kegagalan fungsi organ itu berfungsi. Contoh kegagalan buah pinggang, kegagalan kornea dan sebagainya, yang mana
pesakit ataupun kesakitan ini, penyakit ini boleh disembuhkan dengan kita melakukan pembedahan dan juga pemindahan organ. Dan antara isu yang lain lagi yang terkait dengan pemindahan organ ini adalah persepsi masyarakat kita, terutamanya masyarakat Muslim di negara kita ini, yang mana mereka melihat pemindahan organ ini sebagai satu perkara yang sangat janggal. Merupakan satu perkara yang sukar untuk dilakukan oleh seseorang kerana disebabkan oleh persepsi mereka terhadap hukum berkenaan dengan pemindahan organ. Ada yang rasa takut, ada yang rasa organ ini adalah amanah Allah SWT, jadi tak boleh untuk kita berikan kepada orang lain. Ada yang mengatakan donor organ ini akan membawa kepada amanah yang tidak ditunaikan. Kemudian ada yang takut bila dia menerima organ, orang yang menerima organ itu melakukan maksiat, jadi dia menanggung dosa terhadap organ yang dia derma tersebut. Jadi ini persepsi dan tanggapan negatif masyarakat kita berkenaan dengan pemindahan organ. Jadi sebab itu hari ini kita akan membincang secara tuntas berkenaan dengan pemindahan organ bagi menghilangkan persepsi tersebut dan juga membentuk kesedaran bagi masyarakat kita yang mana masih rendah tahap mereka dalam kesedaran menerima organ, dan hanya ada sekitar 30 hingga 40 ribu sahaja yang mendaftar sebagai penerima organ selepas kematian mereka. Jadi isu-isu ini membimbangkan kita, ataupun jumlah ini membimbangkan kita kerana jumlah pesakit ataupun jumlah orang ataupun pesakit yang menunggu organ-organ yang baru ataupun organ-organ yang sehingga mengambil masa sehingga 20 tahun, 10 tahun, mengambil masa yang panjang. Ada kadang-kadang yang menunggu organ sehinggalah ajal mereka temu dahulu. Ini merupakan satu masalah yang dihadapi oleh sebuah masyarakat ataupun dalam masyarakat yang mempunyai masalah isu kesihatan. Jadi sebab itulah tujuan hari ini kita bukan sahaja belajar berkenaan dengan hukum hakam yang berkaitan dengan pemindahan organ, tetapi pada masa yang sama kita harapkan adanya kesedaran daripada para pendengar dan juga para tuan dan perempuan yang berada di luar sana berkenaan dengan kepentingan mendonor organ dan juga mengubah persepsi dan juga tanggapan negatif terhadap pendermaan organ ini. Jadi ini termasuk kita katakan sebagai perkembangan teknologi dalam kesihatan itu membolehkan seseorang menerima organ yang baru untuk menggantikan organ yang sudah tidak berfungsi ataupun organ yang sudah rosak. Maksudnya kita katakan sebagai seumpama kita menggantikan spare part dalam badan kita. Jadi Islam juga mengambil berat tentang perkara tersebut kerana maqasid Islam atau maqasid syariah itu adalah menyelamatkan nyawa dan juga memanjangkan hayat. Itu adalah merupakan maqasid syariah dalam kesihatan. Adapun ilmu sains ini adalah merupakan satu wasilah yang menjadi mengaplikasikan maqasid syariah tersebut. Jadi sebab itu ulama mengharuskan pendermaan dan juga pemindahan organ ini disebabkan oleh betapa pembenahan tersebut dia membawa kepada terrealisasinya maqasid syariah yang kita katakan sebagai pada makam yang paling tertinggi, iaitu daruriyat, iaitu menyelamatkan nyawa seseorang dan juga memanjangkan hayat seseorang dan juga menyembuhkan penyakit seseorang. Jadi ia adalah merupakan satu perkara yang sangat dianjurkan oleh Al-Quran, oleh Islam ataupun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Rasulullah berjumpa dengan seorang sekumpulan Arab Badawi, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, bolehkah kami mendapatkan rawatan?" Maka baginda menjawab, "Ya boleh wahai hamba-hamba Allah, dapatkanlah rawatan kerana sesungguhnya Allah tidak menurunkan sesuatu penyakit melainkan Dia menentukan pula untuknya penyembuhan ataupun ubat kecuali satu penyakit." Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apakah penyakit itu?" Baginda menjawab, "Ia adalah penyakit tua."
Di sini saranan Rasulullah SAW untuk kita mencari rawatan bagi setiap penyakit. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia Allah SWT, Allah memberi kelebihan kepada para pakar doktor kita, iaitu mencari solusi kepada mereka yang menghadapi kegagalan organ seperti buah pinggang dan sebagainya, boleh digantikan dengan organ daripada penderma dan boleh menyembuhkan penyakit. Dan kita lihat rawatan dialisis ini lebih mengambil risiko ataupun boleh risiko kewangan, maksudnya mengambil belanja yang lebih besar daripada pemindahan organ. Dan kita tengok kadar kesakitan buah pinggang ini ataupun kegagalan buah pinggang ini semakin hari semakin tinggi, manakala golongan yang menderma tidak tinggi jumlahnya. Ini menyebabkan berlaku kita tidak mahu ada kita disekelilingi oleh masyarakat yang berpenyakit ataupun penyakit yang tidak sukar untuk disembuhkan. Malah ini adalah merupakan satu masalah kepada negara, masyarakat dan juga individu. Jadi sebab itulah pengambilan ataupun perpindahan organ ini adalah merupakan satu perkara yang dianjurkan oleh agama Islam bagi menyelamatkan nyawa orang lain, ataupun sebab kita melihat kepada apabila nyawa seseorang itu dapat diselamatkan, maka dia dapat berkhidmat untuk keluarga dia dapat berkhidmat untuk masyarakat dia, dan dia dapat berkhidmat untuk negara dia. Ini adalah merupakan maqasid yang terbesar dalam Islam. Jadi kita kena dapat dahulu berkenaan dengan tasawur, ataupun kita kena faham dahulu berkenaan dengan pemindahan organ. Di organ atau anggota badan tertentu boleh dipindahkan daripada seorang manusia kepada manusia bagi tujuan menggantikan organ penerima yang gagal berfungsi. Organ-organ dan tisu-tisu yang boleh dipindahkan termasuklah jantung, injap jantung, hati, buah pinggang, paru-paru, kornea, mata, tulang dan juga kulit. Kadang-kadang ada yang melihat itu apa kepentingan untuk memindahkan kulit. Okey, dalam segi perubatan, kulit merupakan antara elemen yang penting yang dapat menyelamatkan seseorang daripada kematian sekiranya berlaku kulit dia terbakar. Jadi dia hilang dia punya tisu-tisu kulit tersebut. Maka sekiranya tidak diganti kulit tersebut, maka akan ada jangkitan, maka akan ada kekurangan dari sudut immunity, dari sudut kemampuan dia untuk menahan segala penyakit-penyakit yang lain. Dan sekiranya kulit tersebut diganti dengan kulit yang lain ataupun kulit penderma, maka keadaan dia akan jadi lebih baik. Jadi pemindahan organ ini boleh dilakukan daripada penderma yang masih hidup ataupun penderma yang sudah meninggal dunia. Organ-organ yang boleh diambil daripada penderma yang masih hidup ialah salah satu dari dua buah pinggang dan sebahagian hati. Penderma yang sudah meninggal juga boleh kita dermakan ke semua organ dan juga tisu yang sesuai bagi tujuan pemindahan tersebut. Jadi sebab itulah pemindahan organ ini kita katakan sebagai satu ikhtiar manusia untuk nak menyelamatkan nyawa orang lain. Maksudnya apabila seorang yang dah meninggal, kemudian dia seorang yang mendaftar sebagai penderma organ, maka ketika itu apabila kematian dia masih lagi berkhidmat. Jadi ini adalah merupakan satu fikrah yang sangat baik, seperti mana seorang yang dah mati tetapi pada masa yang terakhir dia itu, dia masih lagi dapat menyumbang, memberi kebaikan kepada orang lain. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, bagaimana kematian itu boleh menghidupkan. Ini kita kata satu istilah, kematian itu boleh menghidupkan apabila dia mendaftar sebagai penderma organ, dan bila hari kematian dia dapat mendermakan organ-organ tersebut untuk digunakan oleh pesakit-pesakit yang lain untuk meneruskan kehidupan. Kita kata sampai pepatah Melayu kata kita berjuang sehingga titisan terakhir. Maksudnya bukan kata titisan terakhir, nyawa sudah tercabut pun kita masih boleh untuk memberi sumbangan dan juga pengorbanan terhadap organ-organ kita. Ini adalah merupakan satu pengorbanan yang sangat besar kepada sebuah ketamadunan
ataupun sebuah ke dalam satu masyarakat, dan mana kita dapat menyelesaikan masalah-masalah penyakit yang kritikal, yang mana kita boleh memanfaatkan daripada organ-organ orang yang telah meninggal ataupun yang masih hidup. Jadi sebab itu penting untuk ada kesedaran ini di kalangan kita umat Islam. Lebih-lebih lagi kita adalah umat yang paling majoriti lah maksudnya, dan kita juga antara umat yang majoritinya merupakan penunggu. Dia termasuk yang ramai yang waiting list adalah orang Islam sendiri, sebab orang Islam adalah orang yang majoriti. Jadi para ulama, hukum berkenaan dengan pemindahan organ ini yang saya sebutkan tadi ialah tidak terdapat di dalam kitab-kitab ulama terdahulu, kerana teknologi pada zaman mereka belum lagi sampai kepada tahap mampu untuk nak melakukan pemindahan dan juga pemindahan yang melibatkan pemindahan organ ini. Jadi tidak dibincangkan secara khusus, namun dibincangkan secara isyarah, ataupun kita lihat perbincangan yang berkaitan dengan yang saya sebutkan tadi, maksudnya mengambil benda yang berharga di dalam perut seseorang yang dah meninggal disebabkan oleh beliau tertelan perkara tersebut, maka dibolehkan oleh ulama demi untuk nak mengelakkan pembaziran. Jadi kalaulah untuk nak mengelakkan pembaziran pun dibolehkan oleh syarak, apatah lagi dalam untuk nak menyelamatkan seseorang itu daripada kematian, menyembuhkan seseorang itu daripada kesakitan, dan juga memanjangkan hayat seseorang itu untuk hidup. Jadi secara umumnya, asasnya hukum pemindahan dan juga penemuan organ ini adalah harus, kerana pemindahan ini dan juga penemuan organ memenuhi tuntutan memelihara nyawa manusia yang merupakan salah satu daripada maqasid syar'iyyah. Sebahagian ulama meletakkan penjagaan nyawa itu ataupun hifzun nafs itu adalah maqasid yang paling tinggi, yang di bawahnya adalah hifzuddin, penjagaan agama. Itu adalah sebahagian daripada pendapat. Jadi kita akan tengok kaedah-kaedah fiqh yang menjelaskan berkenaan dengan asas-asas keharusan pemindahan organ. Okey. Jadi pemindahan organ ini dia adalah merupakan satu rawatan yang menjadi pilihan yang terakhir bagi menyelamatkan nyawa seseorang pesakit yang mengidap kegagalan organ yang kita maksudkan tadi, sama ada buah pinggangnya, sama ada injap jantungnya, paru-paru dan sebagainya. Jadi kaedah-kaedah fiqh yang digunakan pakai dalam pemindahan organ ini adalah berasaskan kepada realiti bahawa pemindahan organ ini dilakukan dalam keadaan terdesak, maksud dalam keadaan darurah. Jadi di sini kita akan lihat bagaimana fiqh menjelaskan berkenaan dengan asas kepada hukum penemuan organ. Jadi antara kaedah-kaedah fiqh yang digunakan ataupun yang diaplikasikan dalam pemindahan organ ini, isu yang berkaitan dengan pemindahan organ ini adalah yang pertama kita lihat al-umuru bimaqasidiha, iaitu segala urusan itu mengikut tujuannya. Okey, dalam kaedah fiqh, sesuatu perbuatan ataupun aktiviti yang dinilai berdasarkan kepada niat yang tujuan itu dilakukan. Jadi pemindahan organ ini kita lihat tujuannya bukan suka-suka, bukan untuk berseronok, bukan untuk melakukan perkara yang di luar batasan syarak, tetapi ia adalah untuk nak menyelamatkan nyawa dan juga mampu untuk mengelak kemudaratan yang lebih besar. Dengan pemindahan organ ini bukan juga dilakukan untuk menghina ataupun menyiksa mayat, sebaliknya adalah tujuan untuk menyelamatkan nyawa orang lain, nyawa yang lain. Jadi kaedah ini terpakai kepada pemindahan organ, iaitu berkenaan dengan al-umuru bimaqasidiha. Jadi antara kaedah yang kedua yang mengharuskan pemindahan organ di dalam fiqh kita ini adalah berkenaan ad-darar yuzal, kemudaratan itu perlu dihilangkan. Jadi menghilangkan kemudaratan yang menimpa manusia ialah salah satu matlamat syariah. Dalam konteks pemindahan organ, rawatan ini mampu menyelamatkan dan juga memelihara nyawa
maka ini adalah merupakan satu usaha yang sangat besar dan akan diberi ganjaran oleh Allah SWT. Seperti mana firman Allah SWT, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasu jami'a. Dan sesiapa yang menjaga ataupun menghidupkan kehidupan manusia, seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga kehidupan manusia semuanya. Jadi ayat ini perlu kita fahami dengan konteks yang lebih meluas. Dan macam kita jelaskan tadi, seseorang yang apabila kita selamatkan dia, maka dia dapat berkhidmat untuk diri dia, berkhidmat untuk keluarga dia, dan berkhidmat untuk negara umumnya, dan dapat berkhidmat untuk manusia sejagat. Jadi ini adalah merupakan satu maqasid yang utama, maqasid yang kita katakan sebagai membolehkan pemindahan organ itu berlaku. Jadi begitu juga dalam ulama mengeluarkan fatwa ataupun hukum berkenaan dengan keharusan ini adalah melibatkan menghilangkan kemudaratan. Maksudnya ataupun kalau di bawah sedikit, kemudaratan yang besar boleh diringankan dengan kemudaratan yang lebih ringan, min akhafud dararain, iaitu kita memilih kemudaratan yang paling ringan. Jadi ini adalah merupakan realisasikan maqasid syariah. Okey, kemudian antara qawaid fiqhiyah yang digunakan pakai dalam mengharuskan pemindahan ataupun pemindahan organ ini adalah kaedah al-masyaqqatu tajlibus taisir, iaitu setiap kesukaran membawa kepada kemudahan. Maksudnya sekiranya ada kesukaran, maka kita boleh cegah kemudaratan tersebut dengan memudahkan. Jadi pemindahan organ ini adalah ikhtiar yang diilhamkan oleh Allah SWT kepada manusia sebagai satu kemudahan bagi mengatasi kesukaran yang dihadapi oleh pesakit-pesakit kegagalan organ di peringkat akhir. Ini bertepatan dengan kaedah ataupun ayat Al-Quran yang menyatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, iaitu Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan tidak menghendaki kamu menanggung kesakitan. Jadi pemindahan organ ini dapat dalam seorang dalam keadaan seorang itu yang mana melibatkan nyawa dia, maka ketika itu dia berada dalam keadaan darurat, yang mana kita katakan ad-darurah al-masyaqqah yang membawa kepada kesusahan. Jadi al-masyaqqah tajlibut taisir, maksudnya kesusahan ini akan mengundang ataupun membawa kepada kemudahan. Jadi kita memudahkan penyakit ataupun kita memudahkan pesakit dengan keadaan mereka yang amat sukar. Maksudnya kalau kita tengok orang yang menghadapi masalah kegagalan buah pinggang pada peringkat yang keempat, mereka ini terpaksa berulang-alik ke hospital ataupun pusat dialisis, boleh sampai ada tahap 3 hari selang sehari saja, maksud 3 hari seminggu, dan juga menelan kos yang tinggi. Dan kebanyakan mereka ini perlu dibantu dan juga perlu dipimpin oleh orang lain untuk melaksanakan dialisis tersebut. Jadi ini adalah merupakan kesukaran kepada mereka. Jadi kita bayangkan bagaimana apabila buah pinggang mereka itu dapat digantikan oleh buah pinggang yang baru dan dapat menyembuhkan dia, seterusnya dapat menyembuhkan dia daripada kesakitan tersebut ataupun penyakit kegagalan buah pinggang. Ini adalah merupakan perkara yang sangat manfaat dan memberi kemudahan kepada pesakit tersebut. Cuma masalah kita di Malaysia ini bukan kita tidak ada kepakaran, bukan kita tidak ada apa yang kita panggil sebagai kemudahan, tetapi adalah buah pinggang tersebut. Jadi Islam yang tidak membolehkan adalah penjualan organ. Yang kita jenayah, merupakan jenayah. Ini yang berlaku di setengah-setengah negara, yang mana kadang-kadang kos pemindahan organ ini mengira kepada nilai organ tersebut. Contohnya kita tengok pada 10 tahun yang dahulu, sebiji buah pinggang ini, satu organ buah pinggang ini boleh menelan belanja sekitar 500,000. Ada yang 300,000 mengikut kepada kualiti ataupun usia orang yang
menderma ataupun orang yang menjual organ tersebut. Jadi dia akan membawa kepada jenayah seperti pencolekan, seperti pembunuhan. Jadi sebab itu Islam tidak menggalakkan ataupun Islam mengharamkan pembelian dan juga jual beli organ ini, sebab dia boleh membawa kepada kemudaratan yang lebih besar lagi. Jadi sebab itu kita menolak penjualan organ, tetapi kita menggalakkan pendermaan organ yang mana tidak melibatkan kos yang tinggi, tidak melibatkan jenayah yang tinggi. Dan sebab apabila sesuatu organ dapat dijual beli, contohnya dia akan menggalakkan lagi aktiviti pembunuhan, aktiviti pencolekan, aktiviti pemandangan manusia yang merupakan jenayah. Ini di negara kita tidak berlaku, tetapi banyak berlaku di negara-negara yang luar, dan mereka menjadikan sebagai satu income teknologi mereka. Kadang-kadang ada dibuat secara haram. Jadi syarak kita lihat di sini memberi kelonggaran kepada golongan yang berada dalam darurat dengan membenarkan perkara yang haram bagi menghilangkan kemudaratan yang menimpa. Sebab sekiranya kita berada dalam darurat pun, maka kita boleh melaksanakan ataupun menjalankan perkara yang haram, apatah lagi sekiranya kita dalam keadaan masyaqqah, dalam keadaan sekatit, tapi kita tidak melakukan perkara yang haram, iaitu hanya kita mengambil organ-organ yang didermakan oleh penderma untuk digantikan kepada orang yang penyakit. Okey. Jadi ini adalah merupakan pilihan yang terakhir yang ada bagi menyelamatkan nyawa seseorang pesakit dengan kegagalan organ pada peringkat terakhir. Dalam ayat Al-Quran berbunyi, famanitturra ghairu baghin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka sesiapa yang terpaksa ataupun dalam keadaan darurat sedangkan ia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi jadi jika seseorang itu berada dalam kesukaran, maksud orang yang mengalami kegagalan organ ini, dia berada dalam keadaan kesukaran, maka perlulah kita memberi kelonggaran bagi menghilangkan kesukaran tersebut. Jadi pendermaan organ ini adalah merupakan satu mekanisme yang paling baik untuk menyelamatkan nyawa mereka ataupun menyembuhkan penyakit mereka ataupun memanjangkan hayat hidup mereka. Jadi sebab itu ini antara aplikasi yang berkaitan dengan kaedah-kaedah fiqh yang berkaitan dengan pemindahan organ. Jadi kita tengok banyak isu-isu yang berkaitan tentang pendermaan organ ini dari sudut fatwa Majlis Kebangsaan dan juga fatwa-fatwa negeri, semuanya merujuk kepada mengharuskan pendermaan organ dengan meletakkan satu syarat yang sangat ketat, iaitu mesti dilakukan oleh orang yang pakar, yang kemudian tidak memudaratkan. Kemudian pembedahan tersebut mestilah dipastikan tidak mendatangkan kerosakan yang lain, dan juga menjaga hak-hak si penderma tadi, menjaga daripada sudut kerahsiaan dan sebagainya. Ini antara syarat-syarat yang diletakkan oleh fatwa-fatwa yang mengharuskan pendermaan organ. Jadi pendermaan organ ini bukanlah sesuatu yang baru, dia adalah isu yang sudah lama, sekitar tahun 1950-an, yang mana telah dibincangkan secara tuntas oleh cendekiawan-cendekiawan Islam ataupun para fuqaha, yang mana akhirnya mereka menjustifikasikan bahawasanya keharusan dalam melakukan pendermaan organ. Cuma hari ini adalah masalah ataupun kekurangan tersebut adalah di pihak kita, sama ada di pihak pesakit ataupun di pihak penderma ataupun kita kata penunggu organ. Ada pesakit yang mana dia redha dengan kesakitannya, dia kata cukuplah, tak apalah, tak payahlah ambil organ orang, sebab dia kata dia macam tak gamak, orang Kedah kata tak gamak nak ambil organ orang. Tapi ini adalah merupakan kecelaruan dalam berfikir, sebab dalam Islam kita menganjurkan
setiap kesakitan ataupun penyakit itu perlu dirawat bagi menghilangkan kesakitan tersebut ataupun menyembuhkan kesakitan tersebut. Kemudian kekurangan ataupun daripada pihak penderma. Yang kita jelaskan tadi bahawasanya kadar pendaftaran pendermaan organ ini secara sukarela masih lagi pada tahap yang rendah dan perlu diadakan kempen yang lebih besar tentang kesedaran tentang sebab pendermaan organ ini dia bukannya bermudah-mudah macam tu, maksudnya besok tukar, kalau tak boleh tukar, tapi dia perlukan kepada melihat kepada kesesuaian organ tersebut daripada sudut umur, daripada sudut kesihatan dan risiko yang ditanggung. Ini telah dibahaskan oleh dalam ilmu perubatan dengan begitu tuntas. Jadi tidak ada di sana ruang yang kita katakan sebagai ruang yang kita boleh menolak pendermaan organ ini. Ini adalah merupakan pilihan. Sebahagian negara seperti Singapura dan sebagainya, mereka mewajibkan pendermaan organ pada setiap rakyat mereka. Jadi rakyat yang mati, maka organ-organ itu adalah milik kerajaan. Jadi usaha ini kita lihat, maksudnya usaha memaksa kita di Malaysia ini tidaklah sampai kepada tahap memaksa masyarakat ataupun rakyat kita untuk mendermakan organ kita. Tetapi sebahagian negara-negara maju atas kesedaran ini, maksudnya dengan melihat bahawasanya pendermaan organ ini dapat memberi manfaat yang sangat besar kepada orang yang sakit ataupun orang yang mengalami kegagalan buah pinggang tersebut ataupun kegagalan organ. Banyak isu-isu yang kita boleh manfaatkan dan juga kita boleh kena pasti dalam hal-hal berkaitan dengan pemindahan organ ini. Kita dah bincang berkenaan dengan maksud pendermaan organ ataupun pemindahan organ, dan juga kita telah bincang berkenaan dengan hukum pendermaan organ, dan juga kita sudah bincang berkenaan dengan qawaid fiqhiyah yang digunakan untuk nak merealisasikan maqasid syariah yang bertepatan dengan ilmu ataupun instrumen ataupun elemen yang mampu dilakukan oleh ilmu perubatan. Jadi dengan kesedaran ini mungkin boleh menggalakkan para pendengar ataupun tuan-tuan dan perempuan untuk sama-sama kita mendaftar sebagai penderma organ, dan juga kita menggalakkan orang lain. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, kalau anak kita yang mengalami kegagalan organ tersebut, contoh buah pinggang anak kita merosot, gagal berfungsi. Jadi pada ketika itu takkanlah kita nak lihat anak kita tersebut menderita sepanjang hidup dia dengan mengalami kesakitan tersebut. Dan tiap-tiap minggu kena pergi dialisis, dan dialisis ni bukanlah satu rawatan ataupun satu rawatan yang mengambil masa yang singkat, dia mengambil masa yang panjang dan berjam-jam, dan juga memerlukan kepada kos yang sangat tinggi. Jadi bagaimana kalau ada seorang penderma yang mendermakan buah pinggang kepada anak kita dan buah pinggang tersebut sesuai, maka ini adalah merupakan satu kegembiraan kepada kita. Sebab orang yang dah meninggal, dia sudah tidak menggunakan buah pinggang dia tersebut, dan tidak ada kesakitan kepada mereka. Dan hadis-hadis yang berkenaan, ada satu isu berkaitan dengan pendermaan organ ini, iaitu dia kata adakah pendermaan organ ini membawa kita kepada penghinaan ataupun menyakitkan mayat. Dengan sebab kebanyakan kita ini bila berbicara tentang pendermaan organ, selalunya begitulah. Sebab pemindahan organ ini perlu kepada maksudnya kita bila seorang yang meninggal, maka kita bedah dia, kemudian kita ambil organ-organ yang boleh dipakai dan juga tisu-tisu yang boleh digunakan untuk diberikan kepada pesakit ataupun orang yang mengalami kegagalan organ dan juga tisu ini. Okey, ini adalah merupakan orang kata isu yang terbesar. Jadi sebab ada hadis Nabi yang menyatakan hadis Aisyah radhiyallahu anhu bahawa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perbuatan mematahkan tulang si mati samalah seperti mematahkan tulangnya semasa ia hidup.
Jadi hadis ini banyak difaham dalam konteks yang salah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan bahawasanya kehormatan kita menjaga mayat tersebut seperti mana kita menjaga orang yang hidup. Daripada aspek hadis tersebut adalah berkenaan dengan kita menghormati mayat dan mengurus dia dengan cara yang baik. Dan bukan kita membedah mayat tersebut dengan tujuan untuk bersuka-suka, dengan tujuan yang tidak ada manfaat dan juga maslahah, tetapi pembedahan yang melibatkan pengambilan organ dalam jenazah, ia adalah merupakan satu perkara yang sangat bermanfaat dan sangat memberi faedah kepada orang lain dan bukan satu perkara yang sia-sia. Jadi konteks larangan ataupun hadis tadi tidak merujuk kepada pemindahan ataupun pengambilan organ-organ tersebut. Dan sebab daripada sudut mediknya, seorang mayat ini apabila dia dah meninggal, maka tidak ada lagi deria kesakitan padanya. Jadi hadis berkenaan tidak menjelaskan tentang tidak menunjukkan tentang kesakitan penyakit, tetapi adalah membawa maksud kita perlu mengurus ataupun penghormatan kepada si mayat tersebut. Okey, sebaliknya pemindahan dan penerimaan organ ini dilakukan sebagai pilihan yang terakhir bagi menyelamatkan, dan ini adalah merupakan salah satu daripada cara untuk nak menyelamatkan nyawa. Maka hadis yang saya sebutkan tadi terbatal dengan sebab ada keperluan yang lebih utama, iaitu di bawah kaedah ad-darurah tubihul mahzurat, iaitu kemudaratan ini mengharuskan perkara yang dilarang ataupun yang diharamkan. Jadi niat di sebalik penerimaan organ adalah murni dan baik, dan pemindahan organ dilakukan hanya apabila tiada alternatif lain bagi menyelamatkan nyawa pesakit. Dalam firman Allah SWT yang lain, famanittura ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaih innallaha ghafurur rahim. Ini maksudnya, maka sesiapa yang terpaksa dalam keadaan darurat sedangkan ia tidak mengininya dan tidak pula ia melampaui batas, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi ini antara soalan-soalan yang berkaitan dengan pemindahan organ. Antaranya yang kita jelaskan tadi, bahawasanya masyarakat kita masih lagi berpersepsi bahawasanya penerimaan organ ini boleh membawa kepada penyiksaan kepada si mayat tadi ataupun orang yang telah meninggal. Okey, tadi kita akan tengok soalan-soalan yang dikemukakan oleh para hadirin dan juga hadirat. Okey, jadi ada satu soalan daripada SH Ifah. Okey, soalan, bolehkah organ daripada orang Islam yang telah meninggal diberikan kepada orang bukan Islam? Okey, ini antara soalan-soalan yang sangat popular. Apabila kita lihat seorang Muslim, maka akan timbul kerisauan seperti yang kita sebut di awal tadi, adanya kerisauan kepada mereka sekiranya apabila dia menerima organ itu diberikan kepada orang yang bukan Muslim. Okay, tetapi kita konteks di Malaysia, kita tidak menentukan, sebab penerimaan organ ini dia melibatkan prosedur yang sangat detail. Maksudnya kesesuaian pesakit dari sudut biologi dan sebagainya, tahap umur, tahap kritikal sesuatu organ tersebut ataupun kegagalan tersebut. Jadi kita tidak menetapkan organ yang diterima organ orang umat Islam hanya diterima oleh umat Islam. Dan tidak semestinya orang yang bukan Islam untuk orang yang bukan Islam. Jadi ini antara isu yang dibincangkan. Jadi penerimaan organ ini, kita kata kenapa orang yang telah meninggal diberikan kepada orang bukan Islam. Ya, okey, dari segi realitinya kita jelaskan tadi, di Malaysia kita tidak mengamalkan konsep tersebut sebab hubungan kita dengan orang Islam dengan orang yang bukan, hubungan antara orang Islam dengan orang bukan Islam di Malaysia ini adalah hubungan masyarakat majmuk, yang mana Malaysia ini terdiri daripada pelbagai masyarakat dari segi perbezaan daripada bangsa, agama dan juga keturunan.
Ini bukan menjadi penghalang kepada pendermaan. Jadi ulama mengharuskan umat Islam menderma kepada orang yang bukan Islam, dan juga begitu sebaliknya. Orang bukan Islam ataupun orang yang Islam boleh menerima organ daripada orang bukan Islam. Antara kekhawatiran masyarakat kita, dia takut berdosa bila organ yang didermakan dia tadi maksudnya organ tersebut dimanfaatkan untuk tujuan yang jahat, yang jahat, sepertinya buat maksiat dan sebagainya. Jadi tidak timbul di situ isu dosa dan pahala, sebab kesalahan seseorang hanya diputuskan ataupun diberatkan kepada orang yang melakukan perkara tersebut. Sedangkan si penderma tadi tidak ada kaitan dengan kesalahan. Wala taziru waziratun wizra ukhra, maksud tidak ada kesalahan yang diberatkan, kesalahan orang lain diberatkan dengan kesalahan ataupun diberatkan kepada orang yang lain. Jadi tidak timbul isu si organ mendapat dosa daripada orang yang didermakan. Ini antara merupakan perkara yang boleh menghalang seorang itu menderma. Jadi sebab itu kita kena mengubah persepsi kita, mengubah kita punya pandangan kita terhadap isu tersebut. Sebab ini bukan isu dosa pahala, ini isu yang melibatkan nyawa, isu yang melibatkan kesembuhan, isu yang melibatkan kesihatan, isu yang boleh kita manfaatkan kepada yang lebih besar, dan kita tidak melihat daripada aspek akidah ataupun aspek perkauman ataupun aspek gender dan sebagainya. Ini adalah merupakan isu humanity, isu kemanusiaan, yang mana menyelamatkan nyawa itu melampaui ataupun mengatasi daripada ras bangsa, ras agama. Sebab orang kafir kategori orang bukan Islam di negara kita ini sebagai kategori orang bukan Islam yang bertaraf zimmi, iaitu orang bukan Islam yang duduk di bawah negara Islam, yang mana mereka ini menghormati umat Islam, menghormati agama Islam, dan juga mengikut undang-undang dan juga lunas-lunas yang telah ditetapkan oleh sebuah negara. Jadi tidak timbul di situ isu berkenaan. Tapi kalau yang diharamkan oleh Islam adalah kita menderma organ kepada orang kafir harbi, iaitu orang kafir yang mana mereka ini memerangi umat Islam. Jadi kalau kita bagi organ baru dekat dia, lagilah dia perang kita, lagilah dia menyakiti kita. Jadi itu yang soalan yang ada kita. Jadi boleh kita tengok apa-apa lagi soalan yang dikemukakan oleh penonton kita ataupun yang peserta-peserta yang mengikuti pondok masjid ini. Okey. Okey, soalan daripada Hisham Nur. Bukan Tan Sri Hisham tadi Tan Sri Hisham pula, jenuh kita. Apakah hukum atau pandangan Islam kepada orang yang menjual organnya kepada sindiket kerana kesempitan dari segi kewangan misalnya? Okay, kita jelaskan pada awal tadi bahawasanya penjualan organ adalah sesuatu yang diharamkan oleh agama Islam kerana dia boleh membawa kepada kemudaratan yang lebih besar. Bukan sahaja kemudaratan kepada si penderma, kemudian kemudaratan juga kepada orang yang lain yang boleh membawa kepada jenayah yang lebih besar, dan akan menjadikan kita punya masyarakat kita makin bermasalah. Jadi kalau kewangan, maksudnya masalah kewangan ini boleh dirawat dengan cara yang lain. Maksudnya boleh minta daripada pusat zakat, bantuan daripada mana-mana institusi kebajikan, itu yang boleh diutamakan daripada melakukan penjualan organ tersebut. Mungkin di negara-negara lain berlaku. Jadi kita tengok apabila mereka membenarkan penjualan organ ini ataupun sindiket, dia jadi satu sindiket, maka banyak kemudaratan yang lebih besar lagi. Dan juga ini tidak bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang bersedekah daripada jasad dia itu, maka dia telah mendapat kebaikan dan juga
ganjaran daripada sedekah yang dilakukan tadi. Jadi itu jawapan kita pada soalan yang dikemukakan. Okay, ada lagi soalan? Okey, kalau tak ada soalan, saya sendirilah create soalan. Okey, antara soalan yang dikemukakan adalah berkenaan dengan, dia kata macam apa, FAQ lah, frequently asked question. Maksudnya soalan-soalan yang sering ditanya berkenaan dengan pendermaan organ. Okay, adakah orang yang mendermakan organnya akan dibangkitkan pada hari akhirat tanpa organ-organ yang telah didermakan? Ini juga merupakan satu persepsi tanggapan negatif masyarakat kita. Dia kata, oh, semua yang Allah Ta'ala beri ini adalah amanah Allah SWT. Jadi kita tak boleh bagi organ kita ni kepada orang. Ini adalah kefahaman yang tidak betul berkenaan dengan organ. Sebab apabila kita meninggal, maka segala jasad kita, tubuh badan kita terdiri daripada organ dan juga usus, kulit, tulang dan sebagainya, kita akan dikebumikan dan akan mengalami perebutan. Maksudnya akan diurai oleh mikroorganisma yang lain dan dia akan hancur bersama dengan tanah. Dan sekiranya Allah Ta'ala bangkitkan kita nanti adalah dengan dengan jasad dan juga jasad yang berlainan ataupun jasad yang baru. Jadi sebab itu kita orang Islam ini kita beriman kepada hari kiamat itu pasti berlaku. Jadi akan berlaku kemusnahan. Tidak ada yang tinggal selamat, termasuklah tubuh badan manusia. Hanya Allah SWT sahaja yang kekal. Jadi apabila manusia dibangkitkan pada hari akhirat ataupun di padang mahsyar kelak, manusia akan dibangkitkan mengikut amalannya di dunia. Jika dia mempunyai banyak amalan yang baik, maka dibangkitkan dalam bentuk yang baik, dan sekiranya banyak amalan buruk, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan yang lebih buruk. Maka seharusnya kita sebagai orang yang beriman ini tidak timbul isu sama ada kita akan dibangkitkan dengan organ yang didermakan atau tidak, kerana kita percaya bahawa segalanya akan musnah apabila ditiup sangkakala sebelum kita dibangkitkan oleh Allah SWT. Hakikatnya kekuasaan Allah SWT itu membangkitkan semula manusia selepas semuanya hancur. Disebut dalam firman Allah SWT dengan jelas, qul yuhyiyal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Dalam surah Yasin, katakanlah tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakan pada awalnya mula kewujudan, ya, dan Allah SWT ini mengetahui akan segala makhluk-makhluk yang diciptakannya. Okey, ini jelas menunjukkan tidak ada isu kalau kita derma buah pinggang kita, maka kita akan dibangkitkan dalam keadaan tidak ada buah pinggang. Ini adalah merupakan tanggapan yang negatif. Sebab di akhirat kelak, apabila seseorang yang buta di dunia, maka apabila dibangkitkan kelak pada hari akhirat, bukan lagi dengan buta dia, tetapi dengan penglihatan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Okey, ada lagi soalan? Okey, isu berkenaan dengan orang bukan Islam. Kemudian bolehkah orang Islam menerima organ bukan Islam? Ini telah kita jawab pada perbincangan tadi. Berkenaan dengan dosa juga kita dah jawab. Okey. Hari ini soalan tak banyak. Okey, soalan yang seterusnya, adakah penderma organ ini melanggar hak dan amanah yang diberikan kepadanya supaya memelihara maruah dan kehormatan jasadnya apabila dia mendermakan organ? Ini isu dia lebih kurang lah, tetapi dia lebih kepada maruah. Jadi manusia ini adalah sebaik-baik dan juga semula-mula ciptaan Allah, seperti ciptaan Allah SWT dalam ayat Al-Quran menyebut, walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafsila. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam
dan kami telah berikan mereka menggunakan pelbagai kenderaan di darat dan di laut, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka daripada benda yang baik, serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk lain yang kita diciptakan. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kemuliaan manusia berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi adakah pendermaan organ ini adalah merupakan satu kehinaan ataupun membuka keaiban bagi seseorang? Jadi apabila kita tengok perbuatan menderma organ ini, baik semasa hidup ataupun orang yang telah mati, sama sekali tidak bermaksud untuk seorang itu melanggar hak dan amanah tubuhnya, amanah tubuh badan yang dikurniakan oleh Allah SWT. Penderma, orang yang menderma organ ini, dia bukan sengaja untuk mencacatkan dan merosakkan anggotanya. Sebaliknya, perbuatan menderma organ ini dilakukan dengan niat yang baik bagi menyelamatkan nyawa orang lain. Dalam kata yang lain, perbuatan menderma organ ini memberi peluang kepada orang lain untuk meneruskan kehidupan di samping menunaikan hak dan amanahnya. Jadi antara pendapat Dr. Yusuf Al-Qarawi mengatakan perbuatan mengambil anggota daripada jenazah ini tidak menafikan sama sekali kehormatan jenazah tersebut. Ini juga telah kita jelaskan berkenaan dengan kehormatan jenazah. Jadi itu sahaja isu-isu yang berlegar tentang berkaitan dengan pendermaan organ ataupun isu-isu fik yang berkaitan dengan pemindahan organ. Jadi secara kesimpulannya pada hari ini, isu berkenaan dengan pemindahan dan juga pendermaan organ ini, daripada Ibn Qayyim Al-Jauziyah, beliau meletakkan pengorbanan jiwa raga pada peringkat yang paling tertinggi sekali daripada 10 jenis pengorbanan yang disebut dalam Madarik Salikin. Maksudnya di sebalik pengorbanan tenaga, sebalik pengorbanan masa, sebalik pengorbanan perasaan dan sebagainya. Jadi pengorbanan nyawa ini adalah merupakan pengorbanan yang paling tinggi. Okay, sebelum tu ada satu soalan. Ustaz, saya ada soalan. Soalan, jika kajian sains sekarang sangat maju sehingga mampu membuat daging, adakah ia halal dimakan? Oh, ini kata apa? Daging sintetik. Okey, daging sintetik ini turut dibincangkan oleh para fuqaha, mengatakan sekiranya bahan yang digunakan untuk membuat daging tersebut adalah terdiri daripada bahan yang halal. Sebab kita kena tengok bahan yang dilakukan oleh orang yang melakukan daging sintetik, daging tiruan. Maksudnya di situ, kalau bahan-bahan yang digunakan adalah daripada tumbuhan yang tumbuhan, daripada bahan-bahan tumbuhan dan juga sayur-sayuran, tepung dan sebagainya, jika itu adalah tidak melibatkan perkara haram, maka dibolehkan oleh Islam. Dia kita panggil nama dia daging, sudut rasa, tetapi hakikatnya ataupun realitinya dia adalah sintetik. Dia bukan daging yang betul, yang mana bila daging dia mestilah melibatkan sembelihan yang halal, daripada sumber yang halal ataupun binatang yang dihalal dimakan, itu melibatkan daging yang betul. Tetapi dari sudut daging sintetik adalah berkaitan dengan sumber dan juga bahan yang digunakan dalam daging tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, harap jelas Okey. Jadi kita simpulkan di sini bahawasanya pendermaan organ ini dari sudut aspek yang lain, dia bukan sekadar menyelamatkan nyawa ataupun menyembuhkan penyakit ataupun memanjangkan hayat seseorang, tetapi pendermaan ini juga ada kesan yang positif dari sudut kepada penderma tersebut. Dia juga mampu melahirkan individu dan masyarakat yang mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi, membantu antara satu sama lain tanpa mengira latar belakang agama, bangsa, pangkat dan juga harta. Jadi Islam sememangnya amat menggalakkan sifat saling bantu-membantu ini.
Seperti mana dalam ayat Al-Quran yang selalu disebut oleh asatizah kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Jadi saya akhiri saya punya ada lagi soalan sebelum kita akhir. Jadi, adakah penderma daripada Ummu Aliyah Sakinah, adakah penderma dan penerima akan menerima mudarat sebagaimana penerima organ hati yang telah meninggal baru-baru ini? Okey, yang meninggal baru ini dia adalah penerima organ, yang mana kita tengok jangka hayat dia pada awalnya sebelum dilakukan penerimaan, sebelum dia menerima organ tersebut, dia hanya boleh hidup dalam sekitar setahun 2 tahun. Tetapi apabila dia menerima organ hati yang baru, jangka hayat panjang dia tu makin lama. Maksudnya antara maksud daripada penerimaan organ ini, dia boleh memanjangkan hayat seseorang selain dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Jadi kita tengok penerima baru ni, penerima baru ni dia menerima organ tersebut dan dapat dimanfaatkan untuk dia hidup dengan lebih lama daripada jangka hayat yang sekiranya dia mengalami kegagalan tersebut. Jadi sebab itu dalam aspek perubatan, doktor dan juga pakar perubatan akan melihat secara detail dari sudut kemampuan untuk penderma yang hidup lah. Maksud penderma yang masih hidup, dia nak menderma sebahagian daripada hati dia ataupun sebelah buah pinggang dia. Dia akan dicek dulu, akan disemak dahulu dan akan diperiksa oleh pakar-pakar perubatan adakah dengan penerimaan organ ini akan memberi kemudaratan ataupun tidak. Ini semua dikenal pasti dahulu oleh pakar-pakar perubatan tersebut. Dia tidak semua orang ni ada fit kemampuan untuk mendermakan organ tanpa sebarang mudarat. Jadi benda itu akan ditentukan oleh doktor. Kalau doktor kata tidak ada mudarat, maka baru boleh dilaksanakan perkara tersebut. Sekiranya ada mudarat dan juga tidak sesuai untuk dilaksanakan, maka tidak berlaku amaliah ataupun proses tersebut. Nah, jadi wallahu taala alam. Jadi saya tutup majlis kita ini dengan satu ayat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Maksudnya, dan hendaklah kamu tolong menolong antara satu sama lain, membuat kebajikan dan dengan jalan kebajikan dan juga bertakwa, dan janganlah kamu menolong ataupun tolongan antara satu sama lain dalam melakukan perbuatan yang dosa. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah maha berat siksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Jadi pendermaan organ ini kita melihat sebagai satu mekanisme, satu instrumen yang boleh membantu orang yang berada dalam kesakitan ataupun menyembuhkan penyakit seseorang. Jadi dia merupakan satu perkara yang sangat berguna dan juga sangat manfaat. Maka janganlah kita was-was dan kita ragu-ragu lagi, dan segeralah kita mendaftar. Saya pula jadi ejen hospital untuk menggalakkan sidang hadirin dan hadirat untuk mendaftar sebagai penderma. Jadi sekian untuk hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa sa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.